mohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah SWT. Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Rancangan motivasi pagi ini dibawakan oleh Telekong Siti Khadijah. Dah tawan hati yang tersayang? Hadiahkan Telekong SK kepada yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dipertemukan dalam ruang udara Radio IKIM dan bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail dalam slot motivasi pagi. Tak kiralah di mana saja anda berada, dalam kenderaan, di rumah ataupun dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja atau balik pada kerja, tengah makan ke, tengah apa sajalah aktiviti anda, didoakan semoga semuanya beroleh berkat dan semuanya beroleh rahmat di sisi Allah. Dan kalau mungkin ada urusan anda yang berhadapan dengan kesusahan, moga ada jalan keluar baginya, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan motivasi pagi kali ini, saya nak kongsikan dengan anda seperti biasa kisah-kisah para alim ulama, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka boleh jadi hebat, apakah prinsip yang mereka pegang, apakah kekuatan yang ada di sebalik kejayaan yang dilakar oleh mereka sejak daripada muda maupun sejak daripada kecil untuk dijadikan pedoman buat kita pada hari ini. Dan tajuk kali ini saya nak kongsikan dengan anda iaitu tajuknya Kerana Terung. Kerana terung. Terung. Apa cerita ni? Bukan jerung, terung. Kerana terung ni ada satu kisah menarik yang mana berlaku kepada seorang ulama yang terkenal iaitu Syekh Sulaim As-Suyuti ataupun Imam Sulaim As-Suyuti. Ni kisah cerita zaman muda beliau, ya. Beliau ini merupakan seorang yang sangat terkenal sejak daripada muda, iaitu Syekh Sulaim As-Suyuti ini soleh dan juga seorang yang memiliki ilmu agama yang tinggi, tapi beliau ini takdirnya dia seorang yang fakir, dia orang susah, dia orang yang tak berduit, dan dia hanya tempat berteduhnya hanyalah di masjid saja, duduk di masjid. Satu hari Sulaim ni dia berasa sangatlah lapar, habis sampai dah 2 hari tak makan, tak ada apa-apa untuk dia nak beli makanan, duit tak ada. Masuk hari ketiga, dia berasa macam nak mati lah. Dia kata, lapar sangat, macam nak meninggal dah rasa. Lalu, dia pun berfikir, apa patut dia buat? Apa patut aku buat ni? Dia pun lalah, dia kata, aku ni dah darurat agak ni. Jadi kalau dah darurat, boleh dah makan bangkai ke, nak curi makanan tu dah boleh dah ni, nampak gayanya ni. Dia Syekh Sulaim ni, beliau tinggal di duduk di masjid, dan masjid pula, bumbung masjid dengan bumbung-bumbung rumah-rumah orang sekitar tu dia macam bersambung-bersambung. Jadi apa yang dia buat, dia panjat dinding masjid sampailah ke atap rumah, dia melintah pergi ke atap-atap rumah penduduk di sekitar situ tu. Apa yang dia buat? Dia nak curi lah, niat dia. Niat dia nak mencuri. Pasal apa? Dia nak dapatkan makanan. Lapar cik oi, banyak hari tak makan ni, lapar. Dia nak cari apalah makanan boleh dia curi, sekadar nak alas perut saja, kan. Sampailah ke satu rumah, tiba-tiba dia dapat masuk dalam satu rumah, yang rumah tu pula
Yang rumah tu pula milik seorang perempuan, yang mana perempuan tu pula sedang masak. Dia sedang masak apa? Dia sedang masak terung-terung. Dia panggil apa? Bazinjan. Terung-terung tu yang sedang dimasak. Dia siap buka lagi penutup kuali tu, dia tengok, terung yang sedang dimasak. Dia tak boleh tahan. Kawan lapar, bau wangi masak terung tu pula. Dia ambil terung tu, sebiji terung yang tengah dimasak tu, dia ambil dan dia nak gigit dah ni. Dia nak gigit dah. Dia baru gigit, tapi belum sempat dia telan, tiba-tiba terlintah di hati dia, terlintah di akal sihatnya itu. Apa dia kata? A'udzubillah, aku minta berlindung pada Allah. Dia kata apa? Dalam hati dia, aku ni belajar agama, duduk pula di masjid, tak patut aku ceroboh rumah orang lain, curi makanan, tak patut. Jadi Sulaim pun dia sangatlah menyesal, dia pun istighfar, minta ampun pada Allah, letak balik terung yang dia dah gigit. Dia tak telan, dia gigit je tadi, baru mukaddimah. Dia letak balik terung yang dia niat nak makan tadi tu, dia letak kembali dan terus pergi ke masjid. Bila dia sampai dekat masjid untuk bertemu dengan tuan guru dia, tiba-tiba ada satu orang wanita berniqab datang, dan perempuan tu bersembang dengan tuan guru kepada Syekh Sulaim ni. Jadi yang Sulaim ni pun dia tengok, apalah Syekh dia, tok guru dia bersembang dengan perempuan tu. Rupa-rupanya tuan guru kepada Syekh Sulaim ni, dia bagi tahu. Dia bagi tahu kepada Sulaim. Dia kata, perempuan ni bagi tahu saya, dia kata suami dia meninggal. Jadi dia pula duduk di rumah dia tu, takutlah pencuri lah, penjahat mana datang nanti kan. Jadi dia nak carilah calon-calon suami. Lalu tok guru kepada Syekh Sulaim ni mencadangkan, kamu menikahlah dengan perempuan ni. Lagipun perempuan ni dia tak ada suami, kematian suami, dia pula takut duduk sorang-sorang, kamu kahwinlah dengan dia. Lalu Sulaim ni pun dia dengar cakap tok guru dia kata, baiklah tuan guru, saya menikahlah dengan perempuan ni. Okey, dia pun kahwin. Akad nikah pun selesai. Lepas tu Sulaim ni dibawa pergi ke rumah perempuan tersebut. Dah jadi suami isteri dah. Tuan-tuan tahu apa yang menarik? Dia sampai dekat rumah tu, dia macam perasan, ini rumah aku pernah masuk dulu ni. Dia pernah masuk rumah ni dulu ni. Aku pernah masuk rumah ni dulu. Lepas tu pula lagi mengejutkan, dia masuk dekat ruang dapur. Ini ruang dapur aku pernah masuk ni. Aku pernah masuk. Dan akhirnya dia jujur bagi tahu pada isteri dia bahawa sebelum ni dia memang pernah masuk senyap-senyap ke dapur rumah perempuan ni. Dia masuk, tapi dia terlintah dalam hati dia, aku ni belajar agama, aku ni duduk di masjid. Maka akhirnya isterinya pun tersenyum dan mengatakan, inilah hasil daripada sifat amanah. Engkau sanggup meninggalkan sebiji terung yang haram, lalu Allah Ta'ala bagi rumah, apa lagi, bukan setakat dapat terung, dapat tuan terung lagi dapat. Hasil daripada sifat apa? Sifat amanah, jujur, maupun apa juga disebutkan sebagai apa? Integriti. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah sekalian, inilah kehidupan kita. Barang siapa yang ada sifat jujur, ada integriti, ini merupakan asas kejayaan. Ingat, kepercayaan orang ramai adalah modal untuk kita nak berjaya. Siapa-siapa pun yang ada di sekeliling kita, kita akan sangat mengharapkan orang yang boleh dipercayai yang berada di sekeliling kita. Tak kisahlah siapa pun dia. Malah kalau sebagai seorang pemimpin pun, kita nak pemimpin yang dipercayai, yang ada sifat integriti. Siapa lagi? Bukan setakat orang saja. Payung terjun kalau tak ada integriti, maknanya tak dipercayai. Orang takut nak naik tu. Sebab tu kalau payung terjun parachute tu, dia punya cara gulung, cara lipat dia bukan macam lipat baju. Dia ada cara gulung dia. Kalau tak nanti terjun tak terbuka, boleh meninggal. Lift, tuan-tuan kalau naik lift kan,
Kalau tertulis di depan pintu lift ini telah mengorbankan 20 orang ataupun 20 nyawa. Siapa nak naik, at your own risk lah. Tuan-tuan tanggung sendirilah. Ada orang nak naik lift tu? Tak ada, sebab tak dipercayai lift tu. Kalau tanah sekalipun, tanah ni pun dulu sering berlakunya tanah runtuh. Tak ada orang berani nak buat rumah di situ sebab tak dipercayai. Begitulah juga manusia. Kita nak cari menantu ke, kita nak cari staf pekerja, mesti ada sifat kepercayaan, dipercayai. Sebab itu saya sering kali berpesan pada siapa-siapa pula, khususnya rakan-rakan yang bekerja, termasuklah rakan-rakan penjawat awam. Ada yang menyebutkan banyak yang berlaku kes-kes ataupun isu integriti. Masalah integriti ini berkait dengan wang, masa dan juga barang pejabat. Wang, duit pejabat, duit company salah guna. Masa pejabat, masa kita waktu bekerja office hour kita. Adakah benar-benar kita jujur bekerja ataupun buat hal-hal peribadi? Yang ketiga, barang pejabat. Kadang kertas A4 paper, kertas A4 tu bawa anak ke pejabat, tiba-tiba kita pula tak nak anak ganggu kita. Nah, ambil lah A4 pejabat ni, buat kertas ni, buatlah kapal terbang ke, lokeh ke. Itu barang pejabat punya mah. Itu barang pejabat punya, mana boleh bagi anak buat main-main. Ya Allah, kadang ada orang fikir alah company banyak duit, bagi je lah anak-anak main, bukan nak rugi pun. Tak boleh macam tu. Ini amanah, ini sifat jujur, mesti dijaga. Maka ingat, kejujuran asas kejayaan. Bagi orang yang ada sifat jujur, ada sifat amanah, ada integriti dalam hidup dia, dialah orang yang akan senantiasa memperoleh kejayaan, malah berkat dalam hidupnya. Setiap pendapatan yang diperolehi beroleh rahmat. Semoga ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi